Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 24 Oktober 2020 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak kini dalam proses merancang dan mereka bentuk beberapa jalan alternatif di sekitar Jalan Kuching Samarahan Expressway dalam usaha mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di kedua-dua daerah. Sehubungan itu di bawah program Jalan Pesisir Sarawak dengan peruntukan bernilai RM47,355,800, 5 bulatan di sepanjang laluan berkenaan akan dinaik taraf dengan pembinaan Smart Traffic Light berserta sebuah jambatan merentasi Sungai Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, janji beliau 2 tahun lepas untuk melaksanakan inisiatif tersebut kini telah terlaksana dan menjadi kenyataan. Hari itu saya telah melaksanakan janji saya untuk Smart Traffic Light. Ia berlaku disebabkan oleh perancangan kita membangunkan kawasan-kawasan sekitar Kuching. Kita terpaksa merancang alternative road. Kita gunakan Samarahan Expressway hinggalah dekat kantor depan Convention Center dan kita buat jambatan menyeberang Sungai Sarawak terus ke Petrajaya. Ini rangkaian jalan kita yang kita buat membolehkan perjalanan kita kata orang sesak namun ruaknya lebih pendek menerusi jalan-jalan yang kita bangunkan. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Pecah Tanah projek menaik taraf 5 bulatan sepanjang Jalan Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan pagi tadi. Sementara itu berucap di Majlis Sama Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata usaha yang sememangnya menjadi perhatian utama Kerajaan Sarawak ini diharap dapat membantu masalah trafik yang begitu sesak di kawasan berkenaan dalam jangka masa panjang di samping mengurangkan keluhan pengguna-pengguna jalan raya. Dengan menaik taraf 5 bulatan sepanjang laluan Jalan Kuching Samarahan ini, perjalanan dari Samarahan ke Bandaraya Kuching akan lebih baik dan selesa dan tidak ada lagi aduan, tidak ada lagi komplain daripada pihak awam. Lebih baik lagi pada sebelah pagi ataupun masa puncak. Plan jangka panjang, plan jangka pendek dan jangka panjang ke atas kawasan laluan Kuching Samarahan ini dilaksanakan bertujuan untuk merancangkan pembangunan ekonomi Kuching Samarahan dan seterusnya dapat meningkatkan ekonomi penduduk di kawasan setempat. Beralih ke laporan COVID-19, kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini melaporkan 8 kes positif COVID-19 jangkitan tempatan di daerah Kuching telah dikesan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 780 kes. Kes ke-773 melibatkan seorang wanita dan mempunyai sejarah melawat kes positif yang menjalani kuarantin di rumah sebelum ini. Manakala kes ke-774, 775 dan 776 merupakan kontak rapat kepada kes ke-768 dan kes ke-770 yang disahkan positif sebelum ini. Kes ke-777 dan 778 juga mempunyai kaitan dengan kes ke-771 yang bekerja sebagai penjual kuih. Justru orang ramai dinasihati tampil membuat saringan COVID-19 sekiranya pernah membeli kuih dalam tempoh 2 minggu lepas di lokasi tertera. Sementara itu, kes ke-779 pula melibatkan seorang suri rumah yang menjalani saringan COVID-19 di hospital swasta kerana bakal melahirkan anak secara caesarean. Manakala kes ke-780 merupakan lelaki warga negara tempatan yang bekerja sebagai tukang paip di Kuching. Turut dimaklumkan satu kluster baharu telah dikesan iaitu kluster Baki di daerah Kuching. Sementara itu, Bintulu telah bertukar status daripada kuning kepada hijau kerana tiada kes dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Selanjutnya,
Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Demak Laut akan diberikan keutamaan terlebih dahulu untuk membina sebuah kompleks sukan mini. Menteri Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata secara peribadi beliau bersetuju untuk dibina sebuah kompleks sukan mini bagi kemudahan belia-belia di kawasan tersebut. Saya sendiri memang secara peribadi setuju untuk mesti ada mini sports complex dalam kawasan Semenanjung tu. Daripada lepas Causeway sampai ke Muar Tebas, mesti sekurang-kurangnya ada sikit kompleks sukan. Mendapat Yang Muhammad, ada dua cara. Mun sekiranya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri ada ruang masa yang terdekat masuk ke kawasan kita sebelah itu, hantar terus permohonan dengannya. Minta mini sport complex. Bilanya melulusnya akan pergi ke kementerian saya. Ya cepat lagi. Satu lagi, tulis kepada kementerian dan I will give priority to this. Saya akan beri keutamaan. Beliau berkata demikian semasa menjadi panel sesi Town Hall dalam Jelajah Belia Sarawak 2020 at Demak Laut yang diadakan di Penview Convention Centre, Kuching pada Sabtu. Ini merupakan siri ke-17 Jelajah Belia Sarawak 2020 dan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP seperti ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kira-kira 200 belia dari kawasan Dun Demak Laut hadir dan berinteraksi dengan panel-panel terdiri daripada Dato' Abdul Karim dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni. Dalam pada itu, Dato' Abdul Karim juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak bersetuju dengan permohonan Persatuan Pemandu Bot Pelancong Taman Negara Bako bagi mengadakan satu lagi kursus pemandu pelancong untuk Taman Negara Bako seperti yang dikeluarkan Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC. Kita juga ada mengaturkan program ini bersama-sama dengan UiTM, kalau tak silap saya. UiTM last year kita ada ngatur, insyaAllah. Oleh kerana macam ada permohonan sidak bako tu, saya akan beritahu kepada kementerian supaya buat satu lagi program khas untuk sidak kampung bako. Okey, terima kasih. Untuk ngatur kurang-kurangnya lebih ramai lagi untuk kurang daripada kampung bako yang dapat jadi pakai. Dia dipanggilkan pakai. Yang khas di bawah SFC. Dalam perkembangan sama berhubung dengan permohonan membina lita drag bagi sukan pemotoran, Dato' Abdul Karim mahu setiap persatuan membuat permohonan rasmi berserta dengan kertas kerja bagi pihak kementerian melihat dengan lebih mendalam tentang cadangan tersebut. Sementara itu, Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni melahirkan rasa terima kasih dan gembira di atas penganjuran program ini di Dun Demak Laut yang ternyata bermanfaat kepada belia-belia dalam memberi input kepada Kementerian Belia dan Sukan sama ada di peringkat Sarawak atau Persekutuan. Ya, murah rezeki. Terima kasihlah Dato' Karim. Terima kasih atas semua bantuan. Terima kasih atas program yang begitu baik dan bermanfaat ini. InsyaAllah saya rasa semua yang hadir, belia-belia yang hadir pada pagi itu akan dapat menggunakan sebaik-baiknya segala maklumat, segala perkongsian prosedur-prosedur kerajaan tadi daripada Dato' Karim pun yang sebagai seorang menteri di dalam kabinet yang boleh bersuara di dalam kabinet. Dalam majlis itu, Dato' Abdul Karim telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM30,000 kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO di kawasan Dun Bako dengan RM10,000 kepada Persatuan Pemandu Pelancong Taman Negara Bako dan selebihnya RM20,000 kepada beberapa NGO di kawasan Dun Demak Laut. Balik ke perkembangan di kawasan Tanjung Datu, sebanyak 13 geran keceriaan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk zon Sampadi dengan jumlah keseluruhan RM19,500 dan 2 geran untuk Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG SK Rambungan dan SK Stoh berjumlah RM8,000. Adun Tanjung Datuk Dato' Amar Jamilah Anu berkata geran tersebut adalah tambahan kepada Geran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang telah disampaikan olehnya setiap tahun. Berucap dalam majlis sambutan Maulidur Rasul di Kampung Stoh Lunduk pada Jumaat, beliau mengingatkan penduduk untuk menggunakan geran tersebut sebaik mungkin untuk manfaat bersama. Tujuan peruntukan ini dan telah saya pun terangkan
pada beberapa majlis yang lalu untuk menambahkan keceriaan, bermakna duit yang diguna untuk kita ada dewan, ada padang, ada indah. Tolonglah guna duit yang untuk memastikan keadaan kampung kita sentiasa bersih dan jauh. Lama tu kita ada COVID-19. Sudah semestinya kebersihannya patut di setiap kampung. Ialah saya nambah. Sementara itu, beliau turut memberitahu mengenai projek-projek pembangunan yang telah dilaksanakan khususnya di kawasan Stow. Jelas beliau sejumlah RM695,160 telah dibelanjakan dalam pelaksanaan projek di kawasan itu merangkumi projek PPRMS, RTP, MRP dan PPRT sejak dari tahun 2017 hingga ke tahun 2020. Pengusaha dan pemandu lori yang melakukan kesalahan berulang dengan membawa muatan melebihi had dibenarkan bakal berdepan tindakan digantung permit. Tindakan tegas itu dicadangkan Timbalan Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak Eric Jusiang sambil menambah pihaknya akan melakukan semakan terhadap nama-nama pengusaha dan pemandu lori yang melakukan kesalahan berulang. Kita akan membuat semakan kepada mana-mana lori yang melakukan kesalahan yang berulang. Okey, kita akan dapatkan maklumat dan kita akan cadangkan supaya pengusaha atau pemandu yang melakukan kesalahan berulang ini untuk diambil tindakan menggantung permit dan sebagainya lah pada pihak PKP. Jadi ini yang saya highlight di sini supaya pengusaha dan pemandu lori berhati-hati apabila melaksanakan atau menjalankan supaya sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa ops tutup lebih muatan di sekitar bahagian muka hari ini. Mengenai operasi tersebut, Eric berkata ianya dilaksanakan bermula 19 Oktober dan berakhir hari ini bagi mengesan kesalahan yang dilakukan oleh pemandu dan pengusaha pengangkutan barangan terutama lori-lori yang membawa muatan melebihi had dibenarkan. Ujarnya sejak dilaksanakan, pihak JPJ telah berjaya mengesan dan mengambil tindakan pelbagai kesalahan terhadap pemandu dan pengusaha pengangkutan barangan seperti berikut. Sekian bersama saya Alfari Jemurin dalam edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.